kasih. Saya jemput Tuan Suhaizan bin Kayat Pulai. Terima kasih kepada Yang Ketua. Pulai meminta Menteri Pengangkutan menyatakan sejauh manakah ridership perkhidmatan KTMB Shuttle Tebrau antara JB Central dan Woodland, Singapura telah pulih ke tahap sebelum COVID-19. Apakah kerajaan sedia berunding dengan kerajaan Singapura untuk menambah kapasiti perkhidmatan daripada 36 trip 2 hala kepada sekurang-kurangnya 50 trip demi memenuhi permintaan rakyat? Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Iskandar untuk Pulai, bilangan penumpang perkhidmatan shuttle Tebrau antara JB Central dan Woodlands, Singapura telah kembali pulih, malah mencatatkan peningkatan yang memberangsangkan. Bagi tahun 2023, purata penumpang sehari adalah 8,635 orang, meningkat sebanyak 7% berbanding rekod penumpang sebelum COVID-19, iaitu sejumlah 8,077 orang sehari pada tahun 2019. Kerajaan juga telah mengadakan perbincangan dengan pihak Singapura melalui platform Malaysia-Singapore Joint Ministerial Committee for Iskandar Malaysia bagi meningkatkan kapasiti perkhidmatan shuttle Tebrau yang meliputi penambahan kekerapan operasi train daripada 31 trip kepada 36 trip dan peningkatan jumlah coach setiap operasi train daripada 4 coach kepada 8 coach. Penambahbaikan ini akan menawarkan peningkatan kapasiti bilangan penumpang sehingga 13,760 orang sehari. Pada masa ini, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dan Kementerian Pengangkutan masih menunggu maklum balas daripada Immigration Checkpoints Authority SCA Singapura. Sekian, terima kasih. Sila Pulai. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih kepada Menteri. KTM Shuttle Tebrau ni sebenarnya KTM tu berada dalam Parlimen Pulai. Dah lebih daripada 100 tahun perkhidmatan ini. Jadi dah banyak sumbangan ada di situ dan banyak ataupun ramai pengguna-pengguna terdiri daripada pekerja-pekerja yang berulang alik antara Singapura dengan Malaysia. Jadi dah 100 tahun dan sebelum ini telah banyak sumbangannya, ya. Kemudian juga penting untuk kedudukan kita di Johor ini. So soalan saya, adakah KTMB Shuttle Tebrau ni akan terus beroperasi setelah RTS nanti beroperasi pada tahun 2027? Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pulai. Yang pertamanya dalam bilateral agreement di antara Malaysia dengan Singapura untuk melaksanakan projek RTS, antara syarat yang telah pun dipersetujui bersama ialah apabila siapnya perkhidmatan RTS nanti dan selepas RTS bermula operasi, kalau tak silap saya 6 bulan selepas beroperasi, maka perkhidmatan shuttle Tebrau ini akan diberhentikan. Itu yang merupakan perjanjian sebelum ini antara Malaysia dengan Singapura. Namun begitu, saya faham bahawa apa yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Pulai, dan saya sendiri pun merasakan bahawa memang tidak salah dan kalau kita ada lebih banyak konektiviti antara kedua-dua negara dan ini memberikan pilihan yang lebih kepada penumpang. Jadi justru itu Kementerian Pengangkutan akan berusaha untuk merundingkan perkara ini dengan pihak Singapura supaya perkhidmatan ini dikekalkan walaupun selepas RTS mula beroperasi. Terima kasih. Silakan Menteri. Dilanjut. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih pihak Menteri yang menjawab soalan. Satu perkara yang amat baik menyegarkan apabila pihak Menteri memberitahu tentang penambahan train yang akan ditambah untuk mengelakkan kesesakan pada waktu puncak. Soalan daripada kami ialah apakah lagi inisiatif ataupun tindakan yang dilakukan dengan kerjasama di antara pihak Kementerian Pengangkutan dengan Immigration, dengan Kerajaan Negeri Johor bagi kita dapat mengurangkan kesesakan di waktu puncak untuk pekerja-pekerja kita yang bekerja ke Singapura. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jelantut. Yang pertamanya memang dari segi penambahan trip dan coach itu memang kita usahakan. Tetapi untuk merealisasikan penambahan ini, ia bukannya bergantung kepada satu pihak saja.
Di pihak kita, terutamanya pihak operator KTMB memang bersedia, kita ada coach yang cukup mencukupi untuk menambah kekerapan itu dan juga menambah kapasitinya. Tetapi ini tertakluk juga kepada persetujuan daripada pihak Singapura yang menerima penumpang. Kerana mereka juga ada kekangan dari segi immigration mereka di Woodlands. Jadi itu sebabnya trip itu mengambil masa yang panjang untuk kita berunding supaya dapat ditambah. Yang keduanya dari segi untuk meringankan kesesakan di Tambak Johor. Memang itu sesuatu yang amat diberikan perhatian oleh kerajaan dan satu jawatan kuasa kabinet khas yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Putrajaya juga mengambil pelbagai langkah untuk mengurangkan kesesakan di Tambak Johor itu. Kita cuba melihat pelbagai cara dan juga koordinasi di antara pelbagai agensi untuk mengurangkan masa yang diperlukan untuk kita menyeberangi Tambak Johor tersebut. Antara perkara-perkara yang saya rasa yang telah pun diambil perhatian dan juga diambil tindakan, umpamanya dari segi kaunter ataupun touch point, touch and go dengan untuk membayar road charge itu untuk kemasukan daripada Singapura telah pun disatukan. Jadi kedua-dua kaunter itu disatukan dan itu sudah tentunya juga dapat menjimatkan sedikit masa untuk kereta daripada Singapura memasuki Malaysia. Tetapi ada pelbagai cara lagi, kita akan cuba menambah lorong motosikal, juga menambah kaunter dan sebagainya dan juga memastikan supaya kaunter-kaunter immigration itu sentiasa dioptimalkan secara sepenuhnya. Tetapi apapun kita rasa bahawa Tambak Johor ini bukannya mudah untuk kita selesaikan dari segi kesesakan dan dari segi masa jangka panjang ialah kita mengharapkan apabila siapnya projek ATIAS ini ia dapat menyuraikan sedikit kesesakan di Tambak Johor itu. Dan kita juga akan melihat pelbagai cara lain lagi untuk menambah connectivity. Umpamanya ada juga cadangan untuk mengadakan perkhidmatan feri di antara kedua-dua Malaysia dengan Singapura, terutamanya daripada Johor Bahru ke Singapura. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat,